Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam episod ke-38 eksklusif Profima. So kita sentiasa membicarakan isu-isu tentang industri filem Malaysia. Inilah pentas untuk bicara tentang isu-isu perfilman. Jadi hari ini saya bersama dengan Mr. Loga, seorang pengarah, pelakon, penulis skrip. Banyak dia punya jawatan. Sangat terkenal. Dan juga Kapten K. Muhammad Noor, dia juga seorang pengarah, penerbit dan juga pelakon dan juga dulu mantan Presiden Profima. Jadi kenapa mereka berdua berada di sini? Kita nak bincang, nak sembang lah. Ni sembang santai, tak adalah serius sangat. Tentang isu dan prosedur dan juga peraturan-peraturan tentang kemasukan produksi luar negara. Jadi kita nak tanya sekarang tentang apakah isu sebenarnya dan apakah prosedur yang kadang-kadang sedikit menyusahkan kita ke. Ini pandangan kita kan, pendapat kita kan. Kita tak kisahlah. Sebab semalam pun kita ada sedikit penerangan daripada Puspa. Jadi ada beberapa perkara yang kita rasa kenapa buat macam ni, kenapa tak buat macam ni. Tapi ada benda yang diorang buat bagus, apa semua kan. Tapi dia melibatkan produksi luar negara untuk masuk sini. Saya rasa semua orang tahu bila produksi luar negara masuk sini dah tentulah limpahan dia punya ekonomi tu lebih kepada negara kita, terutamanya kepada pekerja-pekerja apa semua. So siapa nak start dulu? Apa boleh? Soalannya. Soalannya. So adakah anda berpengalaman berurusan dengan produksi luar negara dan juga apa yang anda nampak rasa-rasa isu ataupun perkara yang sukar dan sangat menyusahkan dan kenapa tak dipermudahkan benda tu? Ya, itu sebenarnya okey. Umpamanya isu Puspal lah. Okey, documentation untuk Puspal tu kalau boleh, kalau dia lagi straightforward senang. Dia banyak menyukarkan dari segi dia minta ni, dia minta tu, lepas tu dia minta tu lagi kan. 2-3 kali benda yang sama. And then cara kelulusan tu kadang-kadang lewat. Kadang-kadang lewat sebab kadang-kadang dia berpindah meja. Fail berpindah meja kepada pegawai ni, pegawai itu kena sign, pegawai ni kena sign. Kenapa dia tak dikhususkan satu pegawai untuk look after the entire thing? Kenapa ada 2-3 pegawai kena melalui situ, nak melalui situ? Itu saya rasa melewatkan. And baru-baru ini satu lagi isu ialah withholding tax yang diperkenalkan, yang telah banyak menyusahkan untuk sebenarnya bila kita menyenangkan kemasukan kru daripada luar ataupun production company daripada luar, macam Tuan Khalil kata, dia limpahan ekonomi, peluang pekerjaan, transfer of knowledge. And then kita banyak belajar daripada luar. Of course kita masih lagi dalam proses membangun, masih dalam proses growing kan. Jadi kalau kita permudahkan birokrasi ni lah, lagi menyenangkan orang masuk, lagi senang orang masuk, lagi suka dia orang nak datang. Bila birokrasinya terlalu ketat, menyusahkan. Baru-baru ni saya ada satu isu. Okey, katakan saya ni company owner. Saya nak bawa sampai masuk satu team. Okey, saya katakan saya ni ada personal income tax yang saya tak bayar. Itu personal. Okey, personal. Tak kaitan dengan company. Ini di Malaysia lah. Ini di Malaysia. Tak ada kaitan dengan syarikat. Tapi bila saya apply untuk Puspal and then LSDN sekat. Dia kata you punya personal tax tak bayar lagi. So kena bayar personal dulu baru boleh bayar dia sekat tu, dia gugat. Dia macam dia kata ganggu. Dia kata kau kenapa tak bayar personal tax? Personal tax tu your name ada dalam company. Personal tax itu lain lah. Itu lain. Of course company bila kita bawa job, kita cari makan, kita dapat income, baru kita boleh bayar personal tax. Tapi dia bersangkut kita dari segi birokrasi lah. Sebab apa? Because nama kita adalah syarikat. Okey, ini kita bukan nak salahkan siapa benda ni Okey, sebab pengalaman saya pernah berada dalam Puspal. Dia that's why sekarang untuk nak memudahkan segala dokumen-dokumen yang dia minta tu dia dah ada. Kita pun faham. Dia sebenarnya sebelum kita nak buat application tu, yang paling penting adalah skrip. You send the script dulu. Bila you dapat approval itu, baru you buat permohonan. Ataupun kalau dia kata dia ambil masa dalam 14 hari, maksudnya skrip tu dah berada dalam lebih kurang dalam seminggu 25 hari, dan you boleh buat permohonan dan boleh kelulusan tu boleh sekali. Kalau kita nak menunggu skrip ni, kadang-kadang skrip ni ada dia melibatkan contohnya
Kementerian Kesihatan ataupun polis. So okey, mungkin peringkat pegawai yang membaca skrip ni semua okey, cerita tu okey dari segi ni, tapi dari segi etik bahagian polis pula ada tak boleh. Jadi polis pun nak tengok skrip tu. Jadi yang paling baik, you tahu, okey, kalau benda tu ada melibatkan benda-benda sensitif. Contohnya okey, shooting dekat Malaysia tapi buang anak kat sini, contoh benda begitu. And then ini pula ada bersangkut dengan polis. So I think the best, dekat polis you kena hantar satu skrip, and Puspal pun you hantar, and then dekat mana-mana itu you hantar. Okey. Cuma kadang-kadang kita kena berbincang juga dengan Puspal. Maksudnya kalau dia nak reject, dia tak boleh, janganlah reject the total script. Dia reject, okey, mana babak-babak itu yang boleh diperbetulkan. Sebab apa? Kita pembikin. So okey, kalau kata babak-babak itu boleh kita ubah, kita ubahlah. Jadi tak adalah dia melarat sampai satu, okey, cerita ni tak boleh dibuat, tak boleh syuting di Malaysia because of ada satu dua perkara benda gitu. Tapi kalau production yang besar, contoh daripada Hollywood lah, kita nak ubah skrip dia ni, tak boleh. Adakah benda tu? Writers. Maksudnya saya punya persoalan ni macam ni. Itu kalau shooting kru production luar datang sini, production luar datang ke sini nak shoot, dia tunjuk Malaysia, itu okey. Ini dia datang sini nak gunakan location kita je, nak gunakan background kita sahaja. Itu skrip dia, itu untuk negara dia sebenarnya. Takkanlah dia nak ubah skrip dia untuk hanya kerana dia nak guna background, katakan pasar malam kat sini, dia nak ubah skrip dia. Tak ada masalah. Masalah kita ni dekat situ pun kita ada masalah. Masalahnya sekarang kemasukan mereka ni bukan senang. Tak senang sebenarnya. Kalau senang, lagi ramai nak datang. Itu je. Kalau yang melibatkan birokrasi Malaysia, menunjukkan polis Malaysia, menunjukkan background itu kita faham. Okey, dia kena ubah mengikut sensitivity negara tu. Tapi cita-cita dia orang. Saya tanya, saya rasa beginilah, dia sepatutnya Puspal ni kena dia begini, because pengalaman saya semasa saya ada dekat sana dulu, kita maksudnya wakil industri. Jadi sekurang-kurangnya kita boleh bagi penerangan pada dia. Betul. Benda-benda ni. Kadang-kadang because masa sekarang ni dah tak ada. Wakil-wakil industri dah tak ada. Sebab apa? Masalahnya pegawai yang ada kat situ, dia lebih melihat daripada atas sudut dia orang. Okey, nak check license, nak check permit, nak check dia punya etika, itu dah disendat. Tapi dari segi perjalanan filem ni, benda ni kita kan benda ni benda bukanlah kata filem is fantasy lah, tapi kadang-kadangnya kita, kalau wakil kita berada dalam masa mesyuarat itu, mungkin kita boleh beritahu cerita dia begini dan benda ni boleh kita elakkan dengan kita panggil penganjur dan kita minta dia ubah babak-babak ni, babak-babak yang sensitif. Tapi kalau dari segi background geografi kita tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Dia yang melibatkan kadang-kadang benda sensitif, kadang-kadang menunjuk makan rasuah ke apa, itu kita tak nak tunjuk lah. Benda-benda begini. Tapi kalau wakil industri ada di dalam itu, sekurang-kurangnya kita boleh tolong bagi tahu, okey, babak ni sebenarnya boleh dibuang, boleh diperbetulkan. Lepas tu benda-benda sensitif ni kita, dan biasanya kita semasa di lokasi pun kita dah, orang kata apa, self-censored. Kita dah sensor awal-awal sebelum kita nak buat permohonan. Contohnya ini kita dah bagi tahu dengan production luar yang nak masuk, kita okey, this babak you tak boleh. Kalau di Malaysia you tak boleh shoot babak ini. Tapi kalau you boleh ubah sikit, okey, ataupun that scene you kena shoot di luar negara, you tak boleh shoot sini. Contohnya dia kata ada satu cerita. Ini di antara, contohlah di antara Thailand dengan Indonesia ke, Singapura dengan Indonesia ke, ataupun itu benda-benda itu yang melibatkan negara lain tu. Lepas tu dia orang kononnya nak buat latar belakang daripada geografi itu di Malaysia. So yang itu memang tak boleh. Sebab apa? Bila geografi itu orang nampak penggambaran di Malaysia, cerita di Indonesia, benda-benda sensitif. Nanti bukan pasal penggambaran itu satu hal, nanti hubungan di antara dua negara tu. Jadi benda-benda beginilah yang dari sudut keselamatan, dari sudut kita dengan negara yang berjiran, kita tak nak berlaku salah faham. Okey, itu saya faham. Kalau sekadar mereka gunakan Malaysia sebagai cheating place. Okey. Dia cheating je, dia cheat dekat sini. Tak, bila kita tengok filem tu, kita tak tahu pun dia shoot dekat Malaysia. Dia orang datang sini sebab
diorang suka climate kita, makanan sini, and then kru kita, semua orang faham bahasa, kita punya climate bagus, environment bagus, working culture bagus. So diorang gunakan Malaysia sebagai cheating place untuk memudahkan kerja. Bab-bab itu pun dia menyukakan. Dia begini saja. I ingat kalau syuting dekat Malaysia ni, contohnya jangan melibatkan menampakkan bangunan yang orang kenal. Contoh kalau kata di sini, geografi kita antara kita, Indonesia, Filipin, Thailand, dari segi geografi hutan sama. You shoot mana-mana pun orang boleh orang kalau dia dekat Thailand, dia shoot dekat Gunung Tahan ke mana-mana ke, orang kata di Filipin, it's okay. Tapi kalau menunjukkan background Kuala Lumpur contohnya, orang tahu Kuala Lumpur. You shoot ke Perak, kalau negara kita, dari segi bangunan tu kita tahu. Benda-benda yang contohnya melibatkan benda tu, okey, you nak shoot sungai, tak kisah, di negara lain ada sungai, maksudnya 4 negara Asia tadi. Tapi tiba-tiba you buat babak itu yang sensitif dekat Jabatan Kuala Kangsar, ataupun you buat dekat Jabatan Temeloh tu. Itu orang tahu ini kelompok, ini Malaysia ni. So benda-benda ini kita kena elakkan. Iconic, okey, of course. Iconic dia nak buat pengamatan Malaysia, satu benda yang sensitif. Jangan buat benda dekat background yang orang ni. Kalau hutan ni buatlah mana-mana. Walaupun hutan ada juga benda-benda sensitif yang pernah berlaku. Shooting dan penggambaran memang orang heboh-heboh, orang tahu. Kalau tak heboh, orang tak tahu di mana. Tapi disebabkan benda tu heboh, shooting di dalam hutan. Orang boleh kata shooting di hutan Indonesia ataupun di Thailand, di Filipina ni, tapi terang-terang orang sana sendiri ada buat babak naked lah. Naked, memang naked. Ada satu kes berlaku di Pahang dulu. So jadi benda-benda inilah kan. So bila orang shooting dekat Pahang, nampak dia punya sign-sign apa semua tu. Yalah. Jadi bila you nak cakap benda tu buat kat Irian Jaya, tak kena. Orang dah tahu. Tak, maksudnya yang tempat-tempat yang tak melibatkan iconic place lah, yang tak nampakkan benda yang tu okey lah, tak ada isu lah. Sebab kita punya idea ni nak bawa kru production luar masuk sini, shoot sini, bukan untuk promote Malaysia sebenarnya. Kita nak bawa business ke Malaysia, kan? Ekonomi kan. Ekonomi. So bila diorang shoot dekat sini, diorang gunakan kita punya background, kita punya kru, macam umpamanya Indian Summers yang Biscuit Film buat tu, 2 season. Saya rasa kurang-kurang 50 juta ringgit dia punya investment dekat sini. Langsung tak nampak macam Malaysia. Dia nampak macam dekat Kashmir. Dia orang punya making. So orang tak tahu. Kalau kita tak sebut benda tu, dia orang langsung tak fikir benda tu Malaysia. Umpama kerja-kerja macam tu. Tapi you kena ingat benda yang sama. Masa dia orang buat penggambaran tu, dia orang ada minta apa nama tax rebate, insentif. Jadi kalau dia tidak menunjukkan Malaysia, apa untungnya Malaysia? Kita nak bagi duit 30% pulang balik pada dia, tapi you tak tunjuk langsung Malaysia punya geografi. Itu ya cerita tu bukan sensitif, tapi maksudnya geografi tu you tak, maksudnya you tak dapat menjualkan Malaysia. So dari sudut itu kita kena ambil kira juga. Tuan, yang umpama Indian sama situlah, dia memang tak tunjuk Malaysia, tapi kredit tu, kredit dia memang dari mana dia habiskan duit di Malaysia. Dia habiskan duit tu sekian season tu, whole season tu memang kita shoot dekat Malaysia. Kita dapat bantuan daripada kerajaan Malaysia, dapat 30% rebate semua memang. Betul. Itu kredit memang dia bagi. Walaupun benda tu dia tak tunjuk ini Malaysia. Saya berminat tentang orang filem kena ada dalam Puspal untuk Kenapa sekarang dah tak ada? Kenapa sangat perlu? Saya tak tahulah. Saya ingat masa saya tu last, saya ingat 2019 kot. Lepas tu tak ada dah wakil lah. Sebab apa? Kalau biasanya kalau benda-benda hal kita ambil filem lah, filem, drama, dokumentari ni, kita tahu term-term so when permohonan tu datang, kita tahu ni penggambaran ni genuine. Kadang-kadang penggambaran ni betul dia buat, kata nak buat penggambaran ni, tapi dari segi dia bagi nama-nama kru dia tu, dari segi term tu pun dah nampak tak betul. Kadang-kadang so maknanya ada penipuan dekat situ. Kadang-kadang mungkin ada yang datang penggambaran betul pada masuk 5-60, tapi yang ada dekat set 14 orang je, yang lain tu datang kan. So kena adalah benda sensitif lain yang kita nak kan. Penipuan berlaku bila terlalu ketat macam tu. Yelah. Bila longgar dia tak ada. Okey, umpama saya bagi satu lagi contoh. Baru-baru ni saya buat nak bawa masuk satu tim daripada Germany. Product shoot. Produk je. Tapi dia nak guna background kat Malaysia pasal sini ada tempat-tempat yang cantik untuk dia. 4 orang je yang nak masuk daripada Germany.
dia bukannya terima gaji dekat dari Malaysia, dia dapat gaji dekat Germany. Cuma datang sini 4 orang nak shoot dekat background dekat KL. Itu pun kena tahan sebab dia kena bayar tax. Yalah, dia tak bayar tax lah. Tak, saya tak faham tax ni kenapa you tax dia. You nak bawa dia masuk, you kena bagi dia orang kata insentif, baru orang akan masuk. Bila orang nak masuk, you kenakan tax. And tax tu macam tak kena pula. Betul. Yang itu ada perbincangan sebenarnya. Saya ada dengar benda tu masih lagi dalam perbincangan untuk ada bagian lah sedikit dekat situ. Cuma saya nak tanya, waktu pengalaman di Puspal tu, berapa banyak reject, berapa banyak lulus, Pak? Memang kerajaan nak bagi masuk je sikit je reject ke macam mana, Pak? Tak, dia tak ada istilah reject sana. Yang boleh diluluskan. Tapi maksudnya kalau kita tengok dari situ dia punya dokumen tak cukup dan ada orang-orang yang menjadi sponsor tu yang tak boleh masuk di Malaysia gitu, yang sangkut 2-3 orang gitulah. So jadi benda tu kita suruh tukar orang, kadang dia orang tak juga orang tu masuk, dan benda tu terpaksa Puspal reject lah projek tu. Because kadang orang ni dikendaki di negara dia ataupun di negara kita, dia blacklist. Nama dia blacklist. Tak boleh masuk. Benda-benda gitu dia tak ada reject sebenarnya. Kalau permohonan tu kalau kata 20 lah, kurang-kurang 18 lebih kurang dalam 1-2 yang ada ni, tapi dia reject peringkat pemesyuaratan itu. Tapi dia boleh buat rayuan dan benda-benda tu dia perbetulkan balik dan lepas submit balik. Yalah. Dia benda ni macam dokumentari. Ada sekali tu tak lepas masuk dia begini. Masa tu saya ada. Kita baru je berlaku serangan di Lahad Datu. Okey. Tiba-tiba ada satu grup kumpulan dekat China. Dekat berapa orang saya tapi melebihi 20 orang lah masa tu. Nak masuk, benda tu baru berlaku di Sabah. Tiba-tiba dia orang masuk, kononnya nak buat dokumentari. Dah dokumentari. Saya kata ini saya berbincang lah dalam jawatankuasa kan. Jawatankuasa sana ada polis, semua wakil-wakil ni semua ada. Saya kata kita kena jaga-jaga ni sebab apa? Filem ni dia lesen dia besar. Kadang-kadang orang guna kononnya nak buat penggambaran, tapi dia orang tu datang risik. Dia nak tahu apa yang ada di sini. Contohlah dekat mana kamp tentera, dekat mana tempat peluru, dalam suasana itu. Saya kata ini jangan bagi masuk, tak boleh. Baru memang tengah berlaku memang dia orang nak shoot dekat Sabah kan? Sebulan nak shoot kat Sabah. So kita reject lah. Dia KK begitu. Kes macam tu okey lah. Tak, sebab tu kena ada orang industri dalam tu yang boleh nasihatkan. Sebenarnya dia boleh tengok production tu. Kena ada lah. Maksudnya sebab kita tahu, kita tengok skrip dan kita tengok kekuatan kru yang nak masuk tu, kita tengok berapa ramai, and then berapa lama pula dia nak masuk. 6 bulan apa kejadah dia nak masuk 6 bulan. Contoh daripada Bangladesh nak masuk sampai 6 bulan. Untuk apa kan? Untuk apa 6 bulan kau nak masuk. Lepas tu kita tengok daripada skrip ni, penggambaran ni boleh berlaku lebih kurang dalam 45 hari je. Contohnya lah kan. Ataupun 45 hari lah. Kalau 45 hari pun masih kurang daripada 6 bulan yang nak duduk. Saya kata kita kalau boleh buat penggambaran di luar negara pun, kalau boleh kita jadual kita sebulan, kalau boleh jadilah 20 hari. Betul. Sebab kos makan minum, kos tempat tinggal, transportation dan sebagainya. Betul. Bangladesh ni dia orang buat filem membawa 120,000, 150,000 satu filem. Kau duduk 6 bulan nak buat satu filem. Tak logik lah. And then kau nak bawa masuk, kononnya ada umbrella boy lah, itulah ini. Kita tak payah bawa ni, orang kita pun ada. So then benda-benda begini kita tengok. And then kita tengok nama-nama pelakon betul. Tapi bila lulus, yang masuk contohnya 60, termasuk nama pelakon tadi, yang masuk 50 saja. Pelakon tak ada seorang pun, because pelakon yang di sana tak tahu nama dia orang di submit pun. Sebab dia nak kelabukan mata kita punya pemerintah dengan letak dalam nama pelakon. Kita tahu ni pelakon hebat semua yang ada sini. Boleh ni betul filem filem gini. And then mula-mula kita tak, lama-lama bila kita cek kita tak 50 orang kenapa tak masuk 60 yang sebenar, yang ni kenapa tak masuk. So benda-benda ni ada benda-benda yang saya tak boleh ni lah kan. Saya nak tanya Mr. Loga, adakah betul memberi impak kepada kita filmmaker apabila banyak production luar masuk? Adakah betul direct impact tu direct, ataupun just diorang aja syuting dan diorang dapat dia punya rebate apa semua tu dan diorang saja untung, ataupun pihak lain?
pihak hotel apa semua. So kita memang untung sebelah situ. Saya pernah kerja dengan 2 projek besar. Siri, satu daripada UK, satu daripada US. 2 siri datang shoot kat sini. Memang besar. Umpamanya bayar mahal. Kru-kru kita dapat bayaran tinggi. Saya ada kawan seorang, dia beli sebiji apartmen 200,000 hanya dengan duit 1 siri saja. Bayangkan dia boleh beli rumah buat 1 siri saja, dapat 1 apartmen. Kalau dia kerja kat sini, saya rasa tak selepas lagi nak beli rumah tu. Sekarang yang tengah berlaku sekarang, yang diorang tengah shoot dekat Langkawi tu, siri apa tu? Yang tengah shoot dekat 1 tahun lebih diorang tengah shoot tu. Saya punya seorang kawan tu, reality program. Reality program tu kan. Saya punya kawan yang buat art department. Art department je, dia assistant je art department. Dah beli kereta ni apa, arus biji cash. Yalah. Bayangkan. So impact ni memang ada. Memang ada, memang income dia memang ada. Kru kita memang dapat bayaran tinggi. Dia orang saya rasa lagi mewah lah. Bila lagi ramai yang datang, lagi mewah lah kita punya kru dapat gaji. Saya maksud beginilah. Okey, kita letak dari segi soal birokrasi itu kita kena ikutlah undang-undang bila orang luar nak masuk begini. Sebab kita kena fikir begini, kita kena fikir dari segi keselamatan. Satu. Kedua, saya tak tahulah sama ada benda ni pemerintah kita sedar ataupun tidak. 7 juta lebih orang asing yang ada kat Malaysia ni yang tak keluar. So jadi benda-benda ni That mean dia orang akan masuk pelbagai cara. That's why kadang-kadang lah ini kita balik benda that's why kadang-kadang kita tak cukup telur, tak cukup minyak. Why tak cukup minyak? Kalau penduduk kita saja 33 juta nak makan, I think tak ada masalah. Tapi tu nak menanggung anak tinggi 7 juta lagi tu. Yalah. 7 juta orang, bagaimana kita dah maksudnya kalau kerajaan menyediakan untuk rakyat Malaysia aja, untuk dalam lebih kalau 30 juta orang nak makan ni cukup contohnya. Tapi dengan adanya 37 juta, mana nak datang 7 juta lagi? Contoh. Minyak. Sebab orang macam ni dia nak minyak. Dia nak masak, nak minyak, dia nak telur, dia nak benda ni. So itu saja. Okey. Berbalik pada kata industri kita balik. Kemasukan production luar ni memang bagus untuk kita. Pertama, kita kata dari sudut ekonomi. Kru-kru kita dapat ramai yang dapat bekerja. Hotel akan dapat pendapatan. Transportation kita akan dapat dan transport kita akan beli minyak. Lepas tu catering, supply all benda-benda ni mendatangkan menambah income kepada pihak-pihak tertentulah. Kalau kita bahagian filem kita, kru-kru kita akan dapat limpahan dari segi sudut kewangan. Keduanya dari segi orang kata apa, sebab kita banyak orang industri kita, saya boleh kata lebih kurang 70% bukannya semua pergi sekolah filem. So sekurang kemasukan dia orang ni akan bawa satu teknologi baru. Transfer teknologi. Itu yang kita perlu. Cuma apa kata apa, kita memang menggalakkan orang luar datang buat penggambaran di Malaysia ni. Kita rasa kita tak rugi apa-apa pun. Contohnya kalau dari sudut negara, macam mana kita nak menjual dari sudut geografi kita di negara luar, nak jual budaya kita ke negara luar, so orang tahu, dan tidak orang kata ini shoot kat mana, Indonesia, Filipina, sebab kulit kita sama lebih kurang. Hutan kita sama. So tapi kalau geografi tu dapat ditunjuk di negara luar apa semua, so kurang-kurangnya orang ramai dari sudut pelancongan kita dapat lagi. Dari sudut penerbangan itu semua dapatlah, dan hotel-hotel apa semua tu. Itu untuk orang luar, bukan orang filem. Tapi yang produksi luar ni yang masuk ni, itu dah yang kita akan dapat. Maksudnya sudut kru-kru kita dapat kerja, script writer kita dapat untuk script assistant kita, maksudnya yang above the line punya ini pun dapat bertugas. Yang kebanyakannya kru lah. Kru kurang-kurang at least 70% daripada kru-kru kita dapat bekerja. Sebab apa, negara luar ni sekarang, kalau dulu dia bawa ramai orang dia, sekarang dia bawa key person saja. Yang lain tu dia dah tengok dekat Malaysia ni ada, dan dia orang dia orang sebab kita tak kisahlah English, broken English pun, tapi dalam bahasa filem ni dia orang faham lah. Satu bahasa Kalau sebenarnya. kita kata nak light stand, sama juga dia pun faham. Dia nak kata nak Apple box, dia tahu Apple box. Dia nak G-arm, dia nak, itu semua bahasa filem tu tak ada masalah. Cuma orang kata dia nak cakap benda panjang tak boleh lah. Kalau dia okay sir, how are you sir, good morning sir, dia tak ada masalah.
Okey, berbalik pada kita punya topik tadi, apa harapan dari segi prosedur kemasukan apa semua. So apa harapan? Harapan saya ialah untuk permudahkan lagi. Permudahkan lagi. Orang kata sistem dah ada. Cuma perbaiki sikit atau permudahkan lagi untuk biar, sebab bila ada production luar dah masuk, of course kita akan ada satu company Malaysia yang akan local sponsor. Jadi kalau ada salah laku, pihak immigration atau pihak finance boleh terus attack the local sponsor. Pastikan orang yang masuk tu dah keluar. Betul. Atau orang yang masuk tu tahu di mana. Betul. So benda tu dah ada. Cuma permudahkan kemasukan. Maknanya as a filmmaker local, kita memang suka dia orang datang. Suka dia orang datang. Sebab bila kita collaborate, itu memang kita menggalakkan. Bang, sebab kita bila collaborate, filem Malaysia, setakat mana kita boleh travel? Betul. Singapore, Indonesia, Betul. Thailand, kita belum lagi cecah Canada. Sri Lanka pun belum langkah lagi. Betul. So bila orang-orang macam ni masuk sini, dia orang suka culture kita, dengan dia dah bati dengan budaya kita, dia orang akan angkat, apa filem Malaysia? Ni. Okey, baik, aku bawa sana. So bila ramai datang, kenal, then baru kita boleh keluar. Senang untuk kita keluar. Betul. So bang, apa harapan abang dari segi prosedur kemasukan apa semua yang dasar untuk ke depan? Dari segi prosedur tu rasanya baru-baru ni pun kita ada bincang pasal Puspal dah nak buat satu benda yang mudah lah. Betul. Memang sekarang one stop center tu betul. Tapi cuma dari segi birokrasi tu maksudnya kalau dulu pembayaran kita terpaksa pergi immigration, kita terpaksa pergi KPKT lah, dan kita kena pergi 2-3 sekarang ni kita bayar satu tempat saja. I think mungkin benda ni akan berlaku dalam penghujung tahun ni ataupun awal tahun tu. Kita banyak benda yang dimudahkan, because department lain tu bukan kena dikecilkan, tapi entiti tu dia orang lebih faham lah. Sebab apa, benda tu contohnya kalau benda bersangkut dengan KPKT, bersangkut dengan majlis pembayaran, daripada situ dia terus hantar. Tak perlu dah nak ni. I think sistem. Saya rasa dia dah cuba dah memang nak dipermudahkan lah masuk. Cuma orang kata apa sekarang ni, sebab apa, dalam situ kena ingat, maksudnya kita ada bahagian-bahagian keselamatan. Betul. Yang paling penting is keselamatan. Betul. Kalau benda-benda ni tak ada isu, tak ada masalah. Tapi as a local sponsor, untuk nak memudahkan dia kerja, kalau dia orang dah selalu maksudnya ber-email this and that, benda yang paling penting suruh dia hantar skrip dulu. Ya, betul. Katalah dia planning, kata dia nak shoot, kata benda tu bulan 12. Maksudnya dalam 4-5 bulan sebelum tu dah hantar skrip dulu. Approve the script, then dia akan memudahkan banyak. Betul. Itu yang paling penting, skrip. Because kita nak bekerja dalam industri filem kita, tak kira lah filem ke dokumentari ke drama ke apa, is skrip paling penting. Daripada skrip lah baru kita tahu maksudnya permintaan orang luar tu, lokasi macam mana yang dia nak pergi, dan kita pula boleh memikir di negeri-negeri mana yang kita boleh bawa filem ini untuk penggambaran tu dibuat. Macam sekarang bila penggambaran, bila yang masuk banyak, orang bukan nak fokus kepada Kuala Lumpur saja. Ya, satu negeri-negeri lain pun akan dapat terpias. Betul. Kalaulah benda tu dia orang suka dengan geografi kita di Perlis, suka dengan sawah, maybe dia orang akan buat penggambaran sana. Dan penggambaran dia bukan macam kita. Nak buat satu siri, kita sini satu siri boleh berjalan 3 hari. Dia satu siri je kadang-kadang boleh pergi dekat sebulan satu siri. Kalau dia buat situ 10 siri, betul kan? So jadi negeri-negeri pun dapat terpias. Contohnya kalau dia buat di luar, buat di Kelantan, buat di Perlis, di Perak, maksudnya orang sana, orang catering dapat. Kan? Lokasi-lokasi dia orang dapat, prop boleh sewa dekat dia orang, benda tu. So, I think dari segi pihak pemerintah ni, sekarang mungkin yang menjaga ni adalah Puspal. I think tidak ada masalah, tapi input tu kena orang industri bagi. Betul. Kalau orang industri tak bagi input, kadang-kadang dia orang pun tak tahu. Betul. Dia orang tak faham bahasa filem. So maksudnya yalah, kalau bagi abang cadangkan, orang industri perlu ada wakil satu orang, sama ada dalam mesyuarat hari itu ataupun bila keperluan. Mungkin babak skrip ni benda-benda begini, keperluan tu ada. Kena panggil wakil industri untuk dah. Tapi wakil industri jangan wakil industri panggil pelakon. Tak boleh. Sebab kejap kita bersangkut dengan Puspal ni banyak yang melibatkan orang people behind the scene.
orang-orang di belakang tabir. Contohnya dia melibatkan kru. Dia melibatkan di paham gas ni. Umpamanya yang line producer ataupun executive producer lah. Yang memang betul-betul faham management, the management, production management. Yang faham. Okey, saya rasa kesimpulannya memang kita nampak bahawa pihak Puspal, pihak pemerintah tengah permudahkan dari segi urusan kemasukan apa semua. Cumanya dari pihak industri, so kena ada involvement yang banyak supaya dapat feedback yang banyak, input-input yang banyak macam Mr. Logan dan Captain K bagi tahu tadi. Jadi kalau pihak pemerintah jauh daripada orang industri, rasanya banyaklah benda-benda yang ada loophole dekat situ, dan dari situlah akan menerima banyak aduan ataupun banyak kritikan ataupun banyak masalah yang kita nampak. Sebab ujung dia kebaikan tu sebenarnya lebih banyak kalau dibuat dengan betul. Jadi kita mengharapkan pihak kerajaan menimbangkan balik, terutamanya bahagian Puspal, KKD khususnya, Finas, kalau LSDN. So benda-benda ni kita harus berbincang dari masa ke semasa. Kalau nak tahu kru filem ataupun tenaga kerja ni sememangnya sedang bersedia, dan kita akan buat beberapa program lagi lah untuk mempersiapkan diri kita. Terima kasih banyak pada panel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right.